Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat petang semua sahabat-sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, kita jumpa lagi nah. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian dalam perkongsian ilmu yang bermanfaat untuk channel Syakri Yusof Official ni lah. Okey, pada minggu ni kan pada minggu ni saya tak ada buat video. Tapi dalam minggu lepas saya ada bagi satu syarahan Family Day, Haji Murad dan Hajah Cik, lebih kurang dalam 100 orang lebih lah, tuk cucu, anak cucu cicit Pak Murad lah. Okay. Jadi salah seorang daripada masa saya bagi syarahan tu kan, salah seorang sepupu saya iaitu Tuan IR Hazman Zaim Hussein, dia ambil video. Dan ambil video tu, saya pun sebenarnya slot syarahan tu untuk ustaz. Dalam surau kita lepas sembahyang maghrib buat tahlil sembahyang isya kan. Lepas tu kebetulan ustaz tak boleh main lah sebab mufti tak bagi dia keluar daripada kawasan Al-Ustaz tu. So dia orang kata ambil lah Syakirin, cakap sekejap dalam sejam setengah jam ke. Saya pun bangun duduk atas kursi, berdapat mic, saya cakap lah. Okay, cakap tentang psikologi dalam konsep integriti lah. Okay, pada pak makan saya semualah. Jadi kebetulan saya nampak lah sepupu saya ni ambil gambar, ambil video. Lepas tu saya minta video. Kadang saya tengok, oh boleh lah video ni. Saya rasa kali ni, video klip kali ni kan, saya tak cakap tentang komando, tentang operasi hutan ataupun pengalaman hutan yang part 2 tu kan. Tak apa, minggu ni saya selit syarahan saya dengan Hari Family Day. Saya rasa boleh lah jadi orang kata apa, daripada minggu ni tak ada video kan. Jadilah video saya untuk melepaskan kerinduan sahabat-sahabat sekalian. Habis video ni lebih kurang dalam 28 minit. Habis video ni insya-Allah saya janjilah saya akan upload pengalaman hutan part 2. Okey. Semua saya harap apa yang dikongsikan ni bermanfaat. Selamat menonton. Cuma saya minta maaf lah, rakaman dia tu dalam bentuk gambar, dalam bentuk tegak. Bentuk tegak, yang penting ada gangguan sikit, suara budak-budak apa semua lah kan. Yang tu saya minta maaf lah. Saya rasa apa yang penting isi yang cuba saya sampaikan lah, semoga bermanfaat semua. Okay, semoga bermanfaat. Semua maaf kalau ada terkurang ataupun kelemahan video tu lah, tapi itu yang the best lah. Terima kasih kepada Tuan Hazman Zaim Hussein, terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki dia dengan video dia dapat kongsi semua lah. Okay, selamat menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa nanti di kongsi pengalaman hutan part 2, yang mana saya nak cerita tentang pakaian dan peralatan penting sebelum masuk hutan. Baik, Beraziba, Koman Endu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Datang bil lisani yafqahu qawli. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khuzu ahlal ardi birwanil azab. Subhana raufir rahim. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmatnya dapat kita berkumpul bersama-sama meraihkan Hari Keluarga Haji Murad Hajah Cik. Kita semua sihat, so kita teruskanlah. Saya ambil peluang sikit pada malam ni sebelum kita solat Isya untuk perkongsian ilmu yang saya ada sikit saya nak kongsi. Saya khususkan ilmu ni kepada yang golongan anak-anak saudara dengan sepupu-sepupu saya lah, yang muda-muda lah, yang muda-muda. Sebab saya rasa benda ni, ilmu saya dapat ilmu ni, lepas tu saya sambung lagi belajar. So saya rasa di tempat yang terbaik untuk nak kongsi lah. Okay, kalau kita kata, kalau orang selalu sebut awaludin ma'rifatullah, kalau kita nak kenal agama tu, kita nak kenal Tuhan kita kena kenal diri kita. Sebab apa kita kena kenal diri kita? Sebab menunjukkan Tuhan itu wujud,
bukti kebesaran Tuhan yang terbesar sekali ada kepada manusia. Kalau kita kata Tuhan itu kuat, macam mana Tuhan itu kuat? Tuhan itu melihat, macam mana Tuhan itu melihat? Tuhan itu berkehendak, macam mana Tuhan itu berkehendak? So kita tengok kepada diri kita. Kalau Tuhan itu kuat, kita katakan kita mempunyai kekuatan untuk angkat tangan. Kalau kita kata Tuhan itu melihat, basar kan, maka kita lihat diri kita yang melihat. Kalau kita kata Tuhan itu mendengar, kita tengok diri kita mendengar. Jadi sebesar-besar kejadian pada diri kita adalah menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi kita nak kenal Tuhan. Kalau dalam bahasa sains, bidang saya lah, bidang saya sekarang sampai sambung sampai PhD lah. Saya ambil bidang ni, bidang kaji tentang manusia lah. Kenal diri kita. Ilmu psikologi ni adalah ilmu mengenai diri. Okey, jadi kita cerita asal pasal ilmu mengenai diri. Lepas tu kita sentuh sikit pasal integriti, tajuk kita alam ni lah. Okey, kalau apa yang saya kata pada malam ni, ambil terus lah. Tak payah kita nak ni, ambil terus. Sebab saya rasa benda ni lah yang saya jumpa. Saya mengaji, saya jumpa benda ni. Saya mengaji, saya jumpa benda ni. Pada diri kita, tubuh badan kita, mengikut pandangan sains, dia kata ada 3 benda. Dalam 3 benda tu, dah ada 3 lagi benda. 3 benda tu apa? Pertamanya adalah pemikiran kita. Yang keduanya adalah hati kita. Yang ketiganya adalah perbuatan. Ingatlah, dah ada 3. Otak kita, hati kita, perangai kita, perbuatan kita. Daripada otak, dia pergi kepada perbuatan. Daripada hati, dia pergi kepada perbuatan. So hati ni dia pecah kepada 2, iaitu perasaan dan emosi. Perasaan marah, perasaan sedih, perasaan seronok datang daripada mana? Datang daripada hati. Kalau kita tanya orang, hidup untuk apa? Kita tanya dia, hidup untuk apa? Dia jawab, hidup untuk menunjukkan Tuhan itu wujud. Kita tengok mata dia, kita tanya dia, hidup untuk apa? Ashraf hidup untuk apa? Dia kata, dia hidup nak beritahu ke orang bahawa Tuhan itu wujud. Jadi kita tengok mata dia tu, kita tahu datang benda tu daripada mana. Mulut dia tu adalah perbuatan, tingkah laku dia. Benda tu datang daripada pemikiran dia. Kalau kita tengok seorang lagi, kalau kita tengok seorang lagi, adik-adik kita juga, bila dia bercakap, kita tengok dia bercakap. Bercakap dia tu daripada mana datang? Bercakap tu adalah perbuatan. Jadi daripada mana punca bercakap? Daripada hati dia. Hati dia bercakap. Hati ni 2 lah yang saya kata tu. Ada emosi, ada perasaan. Kalau sebut emosi, perasaan saja, itu datang daripada hati. Kalau orang ni, kalau kita tanya semalam tidur pukul berapa, dia tengok belah kiri, jangan tengok jeli belah kiri. Dia menggunakan otak kiri, maknanya dia cuba mengingat balik semalam tidur pukul berapa. Itu dia menggunakan pemikiran. Kalau dia kata semalam pergi mana, dia tengok belah kanan, itu dia cuba nak manipulate. Jadi 99% kita nak study orang, kita tengok perangai yang bukan dia bercakap, tengok tingkah laku, gerak-geri dia. Sekarang ni sains boleh dapat lah, kita boleh tahulah dia punya datang daripada pemikiran ke, daripada hati ke. Jadi sekarang ni, untuk menjadi manusia yang betul-betul baik, betul-betul bagus, kan, kita kena satukan otak dengan hati ni, kena satukan bagi tunjukkan perbuatan. Faham tak? Ya. Makna dia, otak dengan hati kita kena satukan dia, jadikan perbuatan. Kalau nak mudah faham, kalau kita tengok kat highway kan, kita nak kereta nak balik kampung kan, highway, kita nampak tiang-tiang lampu kat tengah divider tu, tiang-tiang tu lurus kan. Ada dia condong satu. Dia tak condong, melainkan kereta belah adalah dia sengit sikit kan. Makna dia macam itulah yang paling penting sekali, otak kita dengan hati kita, dengan perangai kita jadikan satu. Kalau nak masuk syurga, itulah penduduk syurga, semua perangai dia macam tu. Lagi baru kita sentuh pasal integriti. Kan, kita dilahirkan dengan pelbagai latar belakang mak ayah. Ya, mak ayah kita ada yang alim, ada yang tak mengaji, ada yang apa semua. Jadi bila masuk ke kita, kan, memang genetik itu diwariskan. Tapi kita kena usaha untuk cari ilmu. Supaya apa? Supaya otak dan hati kita ni satu. Jangan jadi asin. Otak asin, hati asin, perangai asin. Jadi benda tu dulu orang tak nampak, sekarang ni orang boleh nampak. Saya kalau main dekat saya boleh tengok dia, sembang dengan dia. Kita boleh tahu berapa persen hati dia kot ni, otak dia kot ni, perangai dia kot ni. So kan,
Maksud dia di sini, saya kesian dekat dia sebab apa? Sebab diri dia sebenarnya bukan macam tu. Diri dia, tapi bila dah terlampau lama, dia dah jadi sifat dia. Bila dah jadi sifat, kita nak pecahkan balik tu, dia kena teruk dululah. Dia kena duduk dekat hospital, dia kena dihina, dia kena di macam-macam. Jadi kemungkinan kadang-kadang dia tak juga selari. Jadi kalau dalam Islam, orang mukmin ni apa dia kata? Orang mukmin ni orang yang apa? Sembunyikan, orang kata keimanan lah, kita kata. Dia menunjukkan macam Pak Lumpin kata kita buat bodoh ya. Kan? Jadi perlawanan pada sifat tu, perlawanan sifat orang mukmin ni adalah orang lawan sifat mukmin orang kita nak sebut pun kita tak gamak. Jadi berlawan sifat tu lah tu. Sifat dia pun, cara dia pun berlawan ke situ lah. So bila kita, pemikiran kita dengan hati kita tak selari, kita takut kita tergolong dalam golongan tu. Hati kita ni geram dekat orang tu, mulut kita manis. Kalau dulu orang tak tahu, tak apa, sekarang orang dah tahu. Orang boleh nampak benda tu kan, orang boleh rasa kan. Sayangnya kan macam mana tau, kita terpaksa hujung hidup ni kan, kita terpaksa bayar kifarah. Kita jadi nyanyuk. Tapi saya tak boleh lah nak sebut benda ni. Tapi itulah hakikat dunianya di situ. Kita lupa, kita jadi, kita tak maulah. Kita nak, kita selesaikan dengan jalan yang mudah kan, macam tu. So saya tengok kan, saya seronok lah. Bila hari family berkumpul, saya tengok Syam dia bila kira-kira balik 6 orang sebaris. Rupanya anak dia nombor 1, dia satu sama 5 orang anak dia kan. Kalau tak ada family dia ni, kita tak ni lah, kita tak tahulah benda ni. Okay. So saya rasa secara ringkasnya, kita kena selarikan otak kita, hati kita dengan perangai kita, selarikan. Kalau tidak nanti susah kita nak teruskan hidup ni. Saya dah jumpa ramai dah orang yang usia hujung hidup kan. Dia dah nampak dah benda tu, tapi dia nak ambil tak boleh. Dia pun jumpa saya macam mana nak ambil, tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dah terlampau lama dah benda tu. Hati macam lain, mulut macam lain, otak fikir macam lain. Daripada mata pun kita dah nampak dah kan. Jadi saya dalam PhD saya buat scan otak. Saya dah nampak dah benda ni kan. Lepas tu saya panggil mai lah, mereka scan otak. Otak tu, elektrik tu akan bagi tahu, meter tu akan bagi tahu. Walaupun dia bohong, kita akan tahu benda tu. Lepas tu kita nak center dia balik, orang kata kita nak kena ejah balik tu mesin tu. Kita nak kena turunkan hak ni, naikkan perangai ni. Yang tu memang betul, kita kata darah daging, kita kata genetik diwarisi. Tapi kalau kita tengok orang Melayu kita, orang Islam kan, mak dia teruk, pak dia teruk, tapi anak Al-Hafiz. Sebab apa? Orang putih tak percaya benda ni. Mak dia teruk, pak dia teruk, anak dia jadi super teruk. Orang putih dia macam tu. Tapi Islam tak. Mak dia teruk, pak dia teruk, anak dia jadi hebat. Sebab adanya taubat. Taubat ni sebenarnya kita cakap senang, tapi amalan taubat sebenarnya sangat susah. Saya pun tak pernah buat sebab lampau susah. Nak kena mandi sunat dia dulu, sunat taubat, buat 2 rakaat. Lepas tu buat 2 rakaat, kena baca surah ni, kena baca surah ni. Makna dia bukan senang-senang. Bukan senang-senang nak tiba-tiba nak taubat. Lebih sengsara lagi apabila nak taubat tapi hati tak sampai. Meranalah jiwa macam tu. Saya takutlah benda-benda macam ni kan. Susah, benda ni susah. Jadi yang muda-muda ni kan, yang muda-muda ni dapatkan ilmu dulu. Kita nak berubah ni dengan ada ilmu saja. Tak ada ilmu kita tak boleh berubah. Okay? Saya ambil contoh 3 gelas. 3 gelas kaca bubur ayam. Ambil 3 biji padi. Padi pertama kita buka padi tu, bubur kulit padi dalam gelas kaca yang ada ayam tu. Pokok padi tak akan tumbuh. Gelas yang kedua kita buka kulit padi, kita masuk biji beras. Tunggu dalam masa berapa minit, perui habis beras tu. Yang ketiga kita masukkan padi sebiji, tunggu dalam 5-6 hari tu dah dia akan tumbuh. 1 biji padi tu dia akan tumbuh 1 pokok padi. 1 pokok padi akan ada 7 batang padi. 7 tangkai padi. 1 tangkai padi ada 70 biji padi. Maknanya sebiji padi akan ada 490 biji padi. 1 pokok padi. Bayang kalau padi benang kita ada berapa ribu. Mana dia yang masuk tu apa dia?
ilmu. Nak mengaji, nak tahu, nak buka hati, nak bagi hidayah masuk, mesti kena ada ilmu. Saya kongsi lah sebenarnya. Baru malam ni, kakak ni dia punya cerita dia lah. Jadi saya nak cerita pasal integriti pula. Kita nak ambil masa sikit-sikit je lah. Okey, saya integriti ni, saya mengaji dengan SPRM 3 bulan saya mengaji dekat tu, Jalan Duta tu, pusat SPRM. Mereka pun offer saya nak bagi gaji banyak ni, suruh keluar mai masuk SPRM. Dia kata kami bagi hang gaji tingkat naik 2 tangkah gaji. Saya kata tak maulah, saya kata saya sebab saya nak sambung belajar. Saya kata tak maulah, saya kata macam tu, bab ni yang penting saya nak belajar dulu, saya kata. Jadi 3 bulan dia ajak saya pasal integriti. Integriti ni sebenarnya kalau saya nak ceritakan, satu benda yang ambil benda ni dulu baru kita mengaji agama, barulah hati kita bersih. Makna di sini, kenapa orang ni ada agama tapi dia panggil dia buruk, dia masih lagi makan duit banyak. Kalau kita tengok kan, kenapa jadi macam tu? Sebab dia tidak ada integriti. Integriti dia sebut saja integriti, dia berada di dalam hati, melakukan kebaikan tanpa orang tengok, itu adalah integriti. Sembunyikan kebaikan macam mana kita sembunyikan dosa yang kita buat, itu integriti. Itu latihan dia lah. Jadi saya mengaji 3 bulan, RM4,999 Angkatan Tentera Malaysia bayar kat saya. Jadi saya sampaikan benda tu lah, saya cerita benda askar-askar lah. Okay. Jadi saya rasa kenapa integriti ni penting, terutamanya golongan-golongan muda ni. Integriti ni penting sebab kita nak tengok orang tu, kita nak lantik dia jadi ketua, kita nak bagi dia satu kerja, dia boleh dipercayai. Bukan tengok pakaian dia, bukan tengok dia punya ni, tengok integriti dia. Tengok integriti dia. Kalau Institut Integriti Malaysia, dia boleh ambil ujian bagi, dia boleh tahu integriti kita ni berapa. Pasal apa kita kena belajar integriti? Integriti sebab nak masuk syurga kena ada integriti. Kalau tak ada integriti dekat syurga, tak ada orang tak integriti. Mengambil hak bukan hak kita, itu kena dengan integriti. Ikhlas tu cerita pasal integriti. 1000 orang buat benda yang salah, seorang buat benda yang betul. Betul ke? Dia boleh ke kita nak buat macam tu? Orang baru gempak dengan pangkat je. Hang kalau hang tak buat macam ni, hang tinggal kapten pangkat hang, tinggal lieutenant muda. Kena gempak dengan pangkat saja kan. Jadi kita pun tak kira, tak apa sebab kan. Jadi integriti ni sangat penting, sangat penting. Jadi kalau kita cerita pasal integriti, apa maksud integriti? Integriti kalau dalam bahasa Latin dia, benda yang tidak bergerak, benda yang tetap. Kalau bahasa Latin dia lah. Makna dia di sini, benda tu kalau dia macam tu, dia macam tu. Kalau 2 benda saja di dunia, syurga neraka. Kalau nak syurga neraka, syurga. Nak neraka, dia tak nak tengah-tengah. Kalau kita kata dalam Islam, kita ambil ijtihad lah. Ada 2 puak yang berkelahi, dua-dua ni baik. Jadi kita kata kita buat ijtihad, kita kata kalau kita tuduh mana yang kena, kita dapat 2 markah. Kalau kita pilih yang ni, tak kena, dapat 1 markah. Yang tu konsep tu dia tak terima dalam integriti. Makna dia yang betul itu 1, syurga ada 1 je, neraka 1, tengah-tengah tak ada, tengah-tengah pagar tu tak ada. Ya, syurga neraka. Integriti nak buat baik, tak orang buat baik, tengah buat baik. Kan. Dia cerita perbahasan, dia cerita falsafah. Dia perbahasan yang sangat panjang sampai kita boleh matang, kita tahu macam mana kita nak berhadapan. Kalau orang kata orang Islam integriti, pasal apa depan Kaabah orang bercuri duit? Duduk tengah tawaf, curi duit. Saya rasa saya pernah dengar cerita pasal orang duit hilang, $300 hilang, lepas kertas tu tadi pegang hijau, pergi curi duit. Padahal duduk depan Kaabah orang Islam. Kalau kita pergi negara Iceland, Switzerland, Denmark, letaklah RM100, €100 sama dengan RM550. Tak, orang kata tak hilang duit tu. Orang kata lah, saya tak tahulah. Kalau tak handphone, kita tinggal handphone dan tandas ke apa, tak hilang. Sebab manusia yang tidak ada agama kat Iceland, dia memegang integriti dan kemanusiaan. Jadi falsafah ni kita nak cakap ni kan, negara kita duk cerita pasal integriti. Padahal pemimpin kita kena sabit mahkamah pun orang mundi lagi, boleh masuk bertanding. Itu kita tak sabit tahu. Cerita pasal integriti kita dengan diri kita, jangan duk cerita pasal hal orang lah. Okey, saya nak cerita satu keadaan pasal integriti ni lah. Orang ni dia belajar integriti,
belajar mengaji integriti. Dia ada tingkatan dia, orang bagi makam dia. Jadi bila dah sampai satu tahap tu kan, dia makan koci. Bila dia makan koci dengan kereta balik kampung, dia buang koci kat tingkap. Anak dia tegur, ayah jangan buang koci kat tingkap. Dia kata tak apa, kulit koci ni 5 hari hancur lah. Bayu dia kredibel, dia kata. Lepas tu bila dia anak dia tegur, tak boleh, dia kata dia tak buang kunci kat tingkap. Jadi dia buang kat mana? Dia buang dekat lopak tu, pintu, buka pintu, lopak kan. Dia buang kulit koci. Kalau kata daripada Johor nak balik ke Perlis, penuh alam tu. Habis lah lopak gear, dia bubuh dekat tepi ni semua, dia bubuh. Lah kali penuh, dia bubuh tak mana? Dia bubuh kat tapak kaki. Lapik kaki tu. Dia dah okey dah tahap dia. Dia dah okey dah, dia tak buang kat tingkap. Dia nak buang dalam plastik, tak boleh. Plastik tak ada masa tu. Anak-anak dia semua tidur. Bila anak dia tegur tu tidur, dia makan koci, dia nak buang kat tingkap, dia tak boleh buang. Sebab integriti bagi tahu, buatlah benda betul walaupun orang tak nampak. Jadi dia buang koci, buahlah kat lapik kaki, dia buang. Bila dia buang-buang habis kan, dia duduk fikirlah otak dia ni. Lagi sampai stesen minyak lagi, dia buang lah. Kan dia berhenti buang lah, dia berhenti pagi-pagi. Kan ada paip ayak kan dekat tanah kan. Ada tanah, ada paip ayak. Dia angkat kaki tu, dia kuat koci-koci, dia bubuh tu, dia tuang dalam mana? Dalam longkang. Nampak ada ayak laju. Lepas tu bila dia kali nampak ada istimah sebiji. Ada budak tu umur dalam 5 tahun, 4 tahun semua duk parti dah, dia tengok dia. Orang ni kalau dia nak buat baik kan, alam ni akan berkomunikasi dengan dia. Bagi tahu dia, alam cakap, budak hendak budak kecil ke dia. Bila dia tengok budak tu kan, siapa budak ni? Tengok dia. Allah, dia kata. Dia pergi buang kulit koci dalam longkang. Padahal tong duk tepi tu je. Sebenarnya itulah manusia. Kita ni penuh dengan kekilafan, penuh dengan selalu buat salah. Tapi tak apa, sebab ilmu yang dia ada. Jadi kan, bila budak tu tengok dia dah sedap, dia malu kat budak tu. Tapi dah lepas dah. Tengok, ya Allah, pasal apalah aku buang dalam longkang, dia kata. Patut tong sampah ni ada dekat. Dia punya malu kat budak tu. Dia beritahu bini dia, naik kencing cepat. Patut nak bubuh minyak. Padahal kita berhenti bubuh minyak kat stesen depan. Dia malu. Sebenarnya bukan dengan budak tu dia malu sebenarnya. Bila manusia ni nak jadi baik kan, proses baik tu dia macam pokok padi, dia akan berkembang. Tapi hati dia niat kena betul-betul dia nak jadi baik. Jadi kalau kita tengok di situ kan, kalau kita tengok cerita pasal dia ni kan, pasal kulit koci je cerita dia, bukan pasal apa. Macam mana dengan orang sokong? Saya minta maaf lah, bukan saya nak tegur apa tak. Putih rokok, bukan putih rokok, abu rokok tu buang tak mana. Kalau kita kata kita buang dekat luar, buanglah dalam kereta kita. Kita buang nak dalam kereta, tak boleh kong kuat masuk dalam hidung. Kalau konsep integriti tu bukan. Dia bukan macam itulah, dia tak boleh lah. Sama ada dia makan habuk tu ataupun habuk bawah dia picit, dia masuk dalam poket dah. Dalam komando ada macam tu. Tapi dia bukan integriti. Dia nak simpan, dia tak mau simpan kesan tu, kesan habuk rokok. Dia buang dalam poket dia habuk rokok. Jadi kalau kena nak cerita pasal integriti ni kan, kalau kita tengok kan, panjang lah dia punya tu. Tapi setakat kita sentuh-sentuh sikit-sikit. Saya jumpa pengarah SPRM belakang orang nombor 1. Dia kata, bang, kalau hang nak tahu pasal integriti, hang ludah tepi jalan tu pun tak integriti, dia kata. Tak boleh, kita mana boleh ludah dalam tengah-tengah ni kan. Jadi benda-benda macam ni, kita mungkin tua-tua ni kita dah tak boleh nak buat apa dah kan. Pesan kat anak-anak kita. Kan abang kata, apa yang ayah buat, apa yang abah buat, jangan ikut hak tak elok. Ikut hak elok saja. Sebab apa? Sebab cikgu kita Hindu, cikgu kita Cina, cikgu kita Kristian. Pasal apa kita ikut? Walaupun dia tak Islam. Kita cakap macam tu kat dia, supaya dia tidak keliru. Kita suruh dia buat macam ni, tapi kita buat macam ni. Jadi dia pening, dia keliru. Boleh ke? Tak boleh ke? Macam tu. Jadi tak nampak tak tadi saya cerita tadi, otak kita ada 3, pemikiran, hati, tingkah laku kita. Kita kena selarikan dia. Kalau kita kata kita hidup untuk apa? Hidup kita untuk asyraf. Kita kata asyraf, hidup untuk apa asyraf? Untuk beramal. Asyraf beritahu untuk beramal. Maksud di sini, otak asyraf beritahu hidup untuk beramal. Hati mesti kata, hati dengan otak mesti sepakat. Dan amalan ni bukan sekadar bercakap kepada orang. Amalan mesti dizahirkan. Amalan mesti dizahirkan. Kita jangan tunjuk kepada orang. Kita bercakap. Jangan, tak boleh cakap.
amalan mesti dizahirkan, kita buat dulu amalan tu. Jadi kita berdakwah ataupun kita berdakwah dengan perbuatan akhlak kita. Kan, sebab zaman moden sekarang ni semua orang dah ada otak, semua orang boleh berfikir, semua orang boleh nampak. So kita buat macam tu. Jadi saya dah cerita tadi tentang diri kita 3. Okey, saya cerita lagi ada dalam 3 tu, dalam lagi 3. Otak kita ni dia boleh susah sikit nak faham lah, tapi yang muda-muda ni saya boleh faham. Otak kita ada 3 alam. Alam sedang, alam separuh sedang, alam tidak sedang. Alam sedang ni apa dia? Ni. Ni alam sedang ni. Sedang ni. Sedang. Alam separuh sedang, kita diam. Kita dengar bunyi kipas. Alam tak sedang ni lah, dalam badan kita, hormon kita, dengar neuron, neurotransmitter jantung kita semualah. Sekarang ni kita fokus kepada alam separuh sedang. Alam separuh sedang ni adalah alam yang tersirat. Yang tersirat. Kita baca surat, kita baca satu cerita. Dalam cerita tu dia ada yang tersurat, yang tertulis. Dia ada di sebaliknya, yang tersirat. Yang tersirat ni yang kita nak. Tersirat ni adalah ilmu hikmah, ilmu bahasa-bahasa kitab. Dia cerita bukan secara terus, dia cerita secara tidak langsung. Tapi kita jangan guna benda ni untuk berpantun dengan orang. Kita sembang benda ni, kita nak berpantun dengan orang. Kita nak main alam tu. Jadi kita gunakan benda ni jalan yang betul lah. Maksud dia pada nasihat, kita cerita. Bila kita nampak dia dah terima dah, kita tukar tajuk, kita cerita benda lain. Jadi kesan benda ni sebenarnya inilah orang Melayu bilang. Saya jumpa orang Cina ni daripada jauh dah pergi. Saya jumpa Mak Saleh lagi dah jauh. Saya tak boleh sembang dengan mereka, tahap saya dekat tu je. Kan? Jadi Mak Saleh dia punya alam dia lagi dahsyat otak dia. Jadi lekeh lah kita kan. Kita lekeh. Jadi bila dia bersembang sampai satu tahap saya tak faham apa dia sembang. Jadi apakah hikmah di sebalik cerita ni? Kita kalau kita nak didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita kata-kata jangan lari, nanti jatuh. Jatuh tu jangan sebut. Jangan sebut. Kita kata hati-hati, lantai tu licin. Jadi dia akan fikir, oh kalau dia lari nanti lantai licin dia jatuh. Dia macam tu cara dia, macam kita mengajar kan. Pasal apa cikgu-cikgu kita dulu, ustaz-ustaz kita dulu, kita ingat kat hati kita ni. Kita ingat. Sebab apa? Sebab dia sayang kita. Dia pedai tapi hati dia sayang. Makna dia, otak dia dengan hati dia bersatu. Dia nak ajak anak murid dia. Dia pedai tapi kita tak benci kat dia. Cuma sekarang ni bila dia kata kat kita, hati dia, otak dia lain. Kita nampak otak dia sebenarnya nampak macam dia tak suka. Lepas tu hati dia memang meluat apa, tapi tingkah laku dia macam dia suka. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya diri kita tu. Jadi saya rasa sikit dah ringkas setakat ni saya cerita tadi ni. Saya ulang balik. Yang pertama sekali saya kata otak kita ada 3. Pemikiran, otak kita ni hati, tingkah laku. Selarikan dia, bagi dia satu. Okey. Jadi bagaimana kita nak satu? Contoh kita kata family day. Apakah matlamat kita, niat kita family day ni? Mana dia kita main family day ni untuk apa? Untuk silaturahim. Jawapan silaturahim tu mesti otak kata silaturahim, hati kata silaturahim, dan perbuatan kita akan nampak dan terpancar dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan silaturahim. Jadi senang kita nak mati, nak mengucap senang. Kita rasa itulah kita nak kematian kita ni dalam keadaan kita punya hijab kita faham lah. Kita reti apa yang kita buat. Jadi kalau kita nak minta ampun pun senang. Ampun senang, tak payah susah-susah kan. Walaupun di dunia ni kita tak ni, tapi penghujung kita dapat. Jadi mudah bagi kita. Mudah. Okey, itu yang pertama saya cerita lah. Yang kedua saya cerita kongsi sikit pasal integriti kan. Saya dah cerita sikit. Lepas tu yang ketiga saya cerita lagi. Otak kita terbagi kepada 3. Alam sedang, alam separuh sedang dan alam tidak sedang. So saya rasa takat ni saya kot. Takat ni kalau insya-Allah kalau ada rezeki, ada panjang masa lagi, ada umur panjang, kita buat lagi, kita buat tempat. Kita buatlah lagi insya-Allah lebih baik apa semua ni. Saya nak ambil kesempatan ni jugalah. Saya mewakili isteri saya, anak-anak saya nak mohon maaf pada semualah. Semualah kadang-kadang ada salah silap saya, ada tak senang di mata kan. Semua maaf dan berhujung kaki, itulah ikhlasnya lah. Okey, lepas tu itu je lah. Lepas tu kita saya rasa ada tak nak tanya soalan ke ada tak? Ada tak? Tak ada pun
Ada kita angkat tangan ramai-ramai dah. Saya nak baca doa sikit. Saya tak hafal doa ni, cuma saya mana duduk saya sebut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudarra iza da'a wa yaksifu suq. 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 Allahumma shfi kulla maris. Allahumma shfi kulla maris. Allahumma shfi kulla maris. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Kami semua memohon menadah tangan ke hadratmu, ini memohon kau sembuhkanlah sakit di antara di kalangan kami semua ini. Terutamanya Nur Surya Hanani binti Ahmad yang sedang berada di dalam hospital. Sekiranya ini takdir penghujung umurnya, maka kau berikanlah dia peluang kali kedua untuk dia membuat kebaikan dan memberi manfaat kepada kami. Mudah-mudahan dengan kebaikan dan manfaat yang dia berikan, dia mendapat penghujung hidup yang baik. Kami memohon padamu, ya Allah, ya Tuhan kami, kau rapatkanlah hubungan silaturahimmu dengan kami. Sesungguhnya dengan silaturahim tersebut dapat memanjangkan umur kami dan memurahkan rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Azabal qub, azabal faqr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi